Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom sama-sama kita selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur, alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah limpah kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat Islam, nikmat iman, dan hari ini kita bersama dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Satu majlis ilmu yang mana pelbagai topik kita bicarakan, kita sembang-sembangkan. Tujuannya sama, untuk memberikan kefahaman kepada kita semualah, termasuk saya sendiri. Baiklah para penonton sekalian, apa khabar? Alhamdulillah, pagi hujung minggu, hari Ahad 12 September 2021 ini, Tanyalah Ustaz kembali bersua dengan anda semua, dan saya Da'i Hadari. Saya akan temankan anda sehinggalah ke penghujung rancangan nanti. Dan hari ini sangat bertuah kerana hujung minggu ni kita dapatkan ilmu, dapatkan manfaat mengenai topik kita hari ini yang kita wajib tahu sebenarnya para penonton sekalian. Selalu kita lagukan, kita bacakan, kita alunkan 99 nama Allah yang sempurna itu. Jadi hari ini kita akan dapatkan manfaat tentang perbincangan kita Asmaul Husna. 3 nama yang mana kita kena faham betul-betul, iaitu Al-Warith, Ar-Rashid dan juga As-Sabur. Dan Alhamdulillah saya tidak kesorangan lah, sebab saya tak layak nak memberi pencerahan itu. Bersama dengan kita hari ini, pagi ini, yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Syauqi Osman. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita? Ya, Alhamdulillah, sihat. InsyaAllah. Kalau tengok Doktor dari Shah Alam tadi Doktor? Tidak, saya daripada Bangi. Oh, dari Bangi. Oh ya, betul, dari Bangi. Lupa pula ya. Tapi penting tu, dari mana pun kita, tujuannya satu ya Doktor. Yeah. Macam saya berjaya juga tadi. Nak ceritanya hari ini, perkongsian ilmu kita tentang 3 nama Allah yang wajib kita tahu, yang wajib kita hayati Doktor ya, iaitu Al-Warith, Ar-Rashid dan juga As-Sabur. Baiklah para penonton sekalian, kalau ada soalan nak ditanyakan, macam mana Da'i Hadari? Mudah sahaja. Baik, tuan-tuan, puan-puan dan juga adik-adik mungkin sahabat nak tanyakan, boleh hubungi kami di 0377261603. Baik, ataupun boleh sahaja tinggalkan soalan di Facebook rasmi kami, iaitu Tanyalah Ustaz TV3. Itu dia. Selesai saya maklumkan bagaimana cara atau kaedah untuk tanyakan soalan. Hubungi kami ataupun anda boleh tinggalkan soalan di ruangan komen di Facebook. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Al-Warith, Ar-Rashid dan juga As-Sabur. Bagaimana gambaran 3 nama ini yang kita akan bincangkan Doktor? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Wa nusalli wa nusallim 'alan nabiyil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih kepada Da'i Hadari dan juga kepada semua para penonton, kru-kru dan semua sekali yang bersama kita pada pagi yang berbahagia ini. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpahan dan kurnia daripada Allah, kita masih lagi dapat bersama-sama membincangkan topik akidah Asmaullah Al-Husna, yang mana pada hari ini insya-Allah kita nak membincangkan 3 nama yang terakhir daripada Asmaullah Al-Husna, iaitu Al-Warith, Ar-Rashid dan juga As-Sabur, yang keseluruhannya 99 nama. Betul. Inna lillah tis'ah wa tis'ina isman man ahsaha dakhal jannah atau kama qala. Hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi. Ia menyatakan, Nabi SAW menyatakan bagi Allah Ta'ala itu 99 nama. Antaranya bukan terhad kepada 99 sahaja, tetapi sesiapa yang menghitung 99 nama ini dengan mempelajarinya, untuk mengenalnya, menghayatinya dan mempraktikkan sebagai suatu asas diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala,
Dengan mengenali Allah, maka di situ ruang yang besar untuk kita memperoleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sesuatu perkara juga sebagai mukadimahnya, dengan kita mengetahui, mengenal seorang hamba itu, dia mengenal nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, sifat-sifat Allah Taala yang maha sempurna, maka dia dapat memandu seseorang untuk melihat betapa keaiban-keaiban, kekurangan-kekurangan yang ada pada diri dia. Maka dengan sebab itu, bila dia faham konsep ini, dia akan usaha bersungguh-sungguh untuk memperbaiki. Sedar diri dia bagaimana. Lalu tidak adalah sebab antara sifat yang menimpa manusia ni sifat takabur, sombong, sifat hasad dengki. Itu kekurangan-kekurangan. Itu memang satu benda yang selalu ada ni. Sifat ikut hawa nafsu, syahwat semata-mata. Maka dengan sebab itu, sebab apa punca perkara-perkara ini wujud adalah kerana jahilal abdu bi rabbih. Seorang hamba itu, seorang manusia itu, dia jahil tentang Tuhan dia. Dan bila dia jahil tentang Tuhan dia jahil juga tentang diri dia. Dia tak tahu dia siapa. Maka dengan sebab itu, sekiranya dia mengetahui asma'ullah al-husna wa sifatihil ula, sifat-sifat Allah yang maha hebat, maha sempurna, dan dia mengetahui tentang diri dia yang penuh kekurangan, dia tahu diri dia penuh dengan keaiban, pada waktu itu dia tidak akan tergamak untuk ada sifat-sifat takabur contohnya, dan dia juga tidak akan hasad dengki kepada sesuatu yang Allah kurniakan kepada seseorang, dan dia tahu bahawa setiap sesuatu dia penuh dengan keyakinan bahawa setiap sesuatu itu kullu syai'in biyadillah, setiap sesuatu itu adalah milik Allah, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu isu yang perlu kita lihat. Dan satu lagi ialah bila mana kita mengetahui tentang asma'ullah al-husna ini, dia akan menanam dalam jiwa kita, kita akan beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting, beradab dengan Allah ini. Beradab dengan Allah itu macam mana? Iaitu kita akan melaksanakan perintah Allah Taala, kita mengetahui hukum hakam syarak untuk kita menjadikan ianya sebagai satu panduan, kita menerima kebenaran yang diberikan oleh Allah. Sebab apa? Sebab pengetahuan kita kepada asma'ullah al-husna. Sebab itu, pagi ini insya-Allah 3 lagi akan kita bincangkan al-warith, Allah Ta'ala yang maha mewarisi. Ba'da fana'il khalq. Lepas segala makhluk apa semua, yang tinggal, yang tunggal hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ada, yang waris. Kalau kita ni pada hari ni, bila kita mati, ada pewaris kan? Betul. Segala harta kita, segala apa, semua akan diwarisi. Kan? Tetapi dalam konteks Allah Ta'ala ni, Allah pemilik tunggal. Maknanya Allah bagi sekejap pada manusia, pada makhluk, sekejap saja, sampai satu ketika semuanya akan hancur, semuanya akan binasa, semuanya akan kembali hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu al-waris. Yang kedua adalah ar-rasyid. Allah Subhanahu Wa Taala yang maha bijaksana, yang memberi petunjuk. Hadahum, Allah Taala memberi petunjuk, hidayah kepada jalan-jalan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala li sa'adati al-ibad fi dunya wal akhirah, untuk kebahagiaan kita di dunia dan juga akhirat, kalau kita mahu melihat ataupun merujuk kepada petunjuk yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga yang kita bincangkan ini sebagai satu gambaran dulu sebelum lepas ni kita akan bincang secara terperinci, iaitu as-sabur. Allah Subhanahu Wa Taala maha sabar. Tentang sabar itu merujuk kepada Allah Ta'ala memberi peluang kepada kita. Allah tidak mempercepatkan hukuman walaupun kepada orang melakukan maksiat. Allah bagi peluang, sabar sehingga dia bertaubat kepada Allah. Baik. Begitu. Peluang, Doktor ya. Itu dia. Itu gambaran awal para waktu sekalian apa yang kita akan bincang hari ini, iaitu al-warith, ar-rasyid dan juga as-sabur. Baik, kita akan rehat seketika, Doktor. Kepada anda semua, saya bagi masa untuk anda sebar luaskan perkongsian kita pada pagi ini. Jangan lupa tekan bunta kongsi di Facebook anda tu untuk manfaat orang lain. Jadi insya-Allah kita akan kembali lagi selepas ini dalam perbincangan kita Tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan keliru, kembali selepas ini.
Terima kasih kerana terus setia bersama kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan Alhamdulillah pagi hujung minggu ini hari Ahad 12 September 2021 bersama dengan saya Da'i Hadari. Kita bincangkan topik besar kita akidah, iaitu berkaitan dengan Asmaul Husna, dengan nama-nama Allah iaitu Al-Warith, Ar-Rashid dan juga As-Sabur. Baiklah para penonton sekalian, saya nak pesan sedikit. Ya, memang benar walaupun di sekitar Lembah Kelang ni dah beralih fasa, tapi bukan bermaksud boleh lakukan apa sahaja tanpa ada had. Terus pakai pelitup muka jika berada di tempat awam, dan paling penting sekali jaga jarak anda tu kena kekalkan, ya. Walaupun kawan baik sekalipun janganlah dekat rapat benar, ya. Baiklah, bersama dengan kita pada pagi ini yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Syauqi Osman. Baiklah doktor, Alhamdulillah, secara gambaran awal mukadimah tadi doktor dah ceritakan bagaimana Al-Warith, Ar-Rashid dan juga As-Sabur yang kita akan bincangkan ni. Cuma berkaitan dengan Al-Warith, ada satu soalan daripada Sal Rasid ni, katanya, adakah sifat Allah Al-Warith itu bermaksud Allah mewarisi atau maha membahagi? Dan bahagi itu macam manalah? Kerana zatnya bersifat kekal dan tidak binasa, membahagi-bahagikan nikmat kepada makhluk-makhluknya, dan dialah yang mewarisi alam kerana segala kekuasaan dan setiap peraturan adalah milik mutlak Allah. Bagaimana doktor dapat perincikan? Baik, terima kasih kepada persoalan dari sahabat kita di Facebook. Soal pertama tentang Al-Warith. Ya. Baik, apakah soalannya waris tu Allah Subhanahu Wa Taala yang maha membahagi, iaitu memberikan sesuatu, membahagikan segala nikmat-nikmatnya kepada segala makhluk. Baik, yang pertama sekali untuk perincian kepada Al-Warith itu, macam yang saya sebut tadi bahawa Al-Warith ini sebenarnya pertama sekali bermaksud Allah Ta'ala lah yang mewarisi segala-galanya. Makna dah boleh kita sebut sebagai pemilik hakiki. Sebab semua makhluk akan binasa. Betul. Lalu semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pewaris agung yang kekal abadi selama-lamanya. Maka dengan sebab itu disebut oleh Ibnul Athir, Al-Warith walladhi yarithul khalaiq wa yabqa ba'da fanaihim. Kata Ibn Athir, iaitu Al-Warith itu dialah yang mewarisi segala-galanya selepas makhluk hancur binasa. Allah lah pemilik tunggal yang kekal. Begitu juga disebut Al-Khattabi menyatakan bahawa huwal baqi ba'da fana'il khalq. Allah Ta'ala Al-Baqi, maksud Al-Waris, baqi maknanya maha kekal selepas kehancuran segala makhluknya. Itu yang disebut oleh Al-Khattabi. Begitu juga dalam membicarakan tentang ayat Al-Quran. Contohnya Allah sebut, wa inna lanahnu nuhyi wa numit wa nahnu al-warithun. Kamilah yang menghidupkan, yang mematikan, dan kamilah yang mewarisi. Surah Al-Hijr ayat 23 yang disebut dalam tafsir Abi Sa'ud menyatakan maksudnya Allah Ta'ala yang kekal selepas fana'il khalq, selepas hancurnya segala makhluk. Macam kita sebut tadi. Dalam konteks di atas dunia ini, Allah mewariskan kepada kita sesuatu bersifat sementara. Itu satu perkara. Waris macam kita faham beginilah. Kalau maknanya orang tu mati, kalau konteks manusia ya, kita nak tak payah buat analogi dengan Allah lah, cuma nak bagi faham. Sesama manusia. Sama manusia. Seorang mati, dia akan mewariskan kepada anak cucu dia sebagai contohnya, ataupun ahli waris lah, ahli waris. Hartanya, tanahnya. Harta apa semua kan, untuk ditadbirkan, untuk disusun pun sementara juga. Betul. Lama dia mati, dia akan wariskan oleh mula. Orang lain pula. Mati wariskan oleh mula. Macam tu seterusnya. Sampailah seterusnya pemilik tunggalnya, pewaris sebenarnya, Allah. Kekuasaan sebenarnya Allah Ta'ala, sebab Allah sahaja maha kekal. Sebab tu kita lihat dalam konteks diri kita pun, Nabi SAW mewariskan juga kepada kita. Sebab tu disebut dalam hadis, Nabi lam yuwarith dinar wala dirham. Dinar, Nabi tak pernah mewariskan kepada kita dinar dan dirham. Tak ada. Maknanya duit orang ringgit tak ada. Tapi Nabi mewariskan pada kita ilmu. Itu sebagai contohnya. Dan ada satu kisah sebenarnya tentang bagaimana pewarisan Nabi SAW ni. Tapi, bila sebut tentang kisah ni, kejap lagi kita simpan. Boleh, doktor? Okey, boleh. Kita bagi para penonton kita tertanya-tanya apa kisahnya tu. Sekarang ni kita nak bersama dengan pemanggil di talian ketika ini, iaitu Haji Omar Abdul Majid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Hadari dan juga Dr. Muhammad Syauqi Osman. Ya, saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3.
pekan faham. Assalamualaikum Doktor dan Daik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar orang pekan kita? Alhamdulillah, kaum sehat walafiat. Okey, silakan dengan soalan Haji. Ya, jadi soalan saya begini Doktor ya. Doktor, kita sedia maklum dah. Kita ni dah tahu dah al-waris ataupun yang tadi tu fawaris ni. Sifat nama Allah ni lah maha mewarisi. Soalan saya Doktor, kadang-kadang lah mereka ni, ni cakap utara sikit lah no. Pasal doktor ni dari utara. Jadi saya pun boleh sikit-sikit cakap utara ni. Jadi mereka ni duk kalut lah nak cari hak yang nak ditinggal. Bukan hak yang nak dibawa. Contohlah bekerja siang malam, bergigih nak cari harta dunia. Itu yang penting bagi kita ni. Saya sesuatu lah juga lebih kurangnya. Jadi soalan saya, apabila dah cari harta ni, dah tahu dah benda tu kan tak dibawa pun, ditinggal. Bukannya boleh diwarisi, waris dia anak, lepas tu cucu pula. Buat kata doktor tadi. Jadi soalan saya, kenapalah sikap kita ni? Kita dah tahu benda lagu tu tak boleh nak bawa ke sana tu. Dia yang tu lah dia duk kalut. Duk cari siang malam, pagi petang. Jadi tu yang jadi masalahnya tu. Jadi bagaimana sikap kita ni? Bagaimana kaedah kita yang terbaik lah doktor ni? Kalau boleh kita ni, biarlah yang kita nak bawa tu kita lebih penting. Jangan duk tinggal itu. Yang nak diwarisi ke orang lain tu yang dicari siang malam. Itu soalan saya Doktor dan Daik. Terima kasih banyak Doktor dan Daik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri pun tertanya-tanya ni. Ni orang pekan ke orang Al-Ustaz tanya ni? Tapi tak apalah. Terima kasih Haji Omar yang tanyakan soalan ni. Bagaimana Doktor? Kita dah tahu. Bahkan tak perlu diberitahu pun bahawasanya ia tidak kekal. Tapi duk kalut cari harta dunia tu macam mana? Mungkin ada sesuatu yang doktor nak pesankan. Baik, terima kasih kepada Cik Omar Abdul Majid atas persoalan yang dikemukakan dan juga atas usaha nak cakap utara tu. Alhamdulillah. Okeylah tu. Alhamdulillah. Baik, kita soalannya kita mencari sesuatu yang akan kita tinggalkan. Baik. Kita tidak berusaha mencari sesuatu yang akan bersama kita. Ini banyak berlaku. Kita terlepas pandang, Doktor. Sebab apa jadi macam tu? Sedangkan kita tahu, saya rasa tak ada orang yang tak tahu. Kita baca hadis Nabi SAW menyatakan yatba'ul mayyit thalathah. Ia akan mengiringi jenazah ke tanah perkuburan itu tiga perkara. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, hartanya yang disebut oleh Cik Omar tadi. Dan juga amalannya. Fayarja' isnani wa yabqa ma'ahu wahid. Yang dua akan balik. Satu je duduk dengan dia. Akan jadi pembantu dah sampai bila-bila. Apa dia yang akan balik? Ahluhu wa maluhu. Yarja' ahluhu wa maluhu. Keluarganya akan balik. Kan? Hartanya akan balik. Kan? Dia tak duduk situ. Dan wa yabqa ma'ahu wahid. Yang ada bersamanya satu saja. Amalannya. Ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sedekahnya, apa juga yang digunakan daripada harta semasa atas dunia itu untuk di jalan Allah. Jadi itu perkara itu kita mengetahui, tetapi persoalan mengapa masih lagi mengejar siang malam pagi petang, kita mengejar sesuatu yang akan fana, yang akan hancur binasa. Sebab apa? Maka di sinilah yang Allah sebut dalam Quran, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nak uji kita ni benar-benar terbaik dalam amalan kita. Itu ujian lah Doktor. Itu ujian. Sebab apa? Sebab kita lihat seseorang yang dia benar-benar mengenali Allah, yakin kepada Allah dengan sebenar-benarnya, barulah dia dapat membina kekuatan dalam jiwa dia untuk mencari sesuatu yang kekal abadi. Tetapi ialah benda tu tak nampak, benda gaib. Kita tak nampak. Kan? Syurga neraka tak nampak. Dosa pahala tak nampak. Duit nampak? Nampak. Kan? Pahala dengan duit nampak yang mana dulu? Pahala tak nampak. Ini kata keimanan alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini yang kita beriman dengan perkara ghaib. Kalaulah perkara ghaib tu nampak, rasanya tak ada orang cari duit, semua cari pahala semua. Kalau nampak. Tapi ini sebagai satu ujian. Nak melihat siapa yang benar-benar lulus dalam ujiannya. Beriman atau tidak? Beriman ataupun tidak. Maka dengan sebab itu, itulah yang berlaku. Dan kita, sebab itu kita cuba mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik mungkin. Sebab dengan kita kenal, kita sebut tadi, kita tahu apa tanggungjawab kita, peranan kita
untuk memastikan kita buat yang terbaik, dan bila kita buat yang terbaik, kebaikan itu bukan kembali pada Allah. Allah tak berhajat langsung. Ya, betul. Orang buat ibadat ke, orang buat maksiat ke, tak jejah langsung pada Allah, tak mengurangkan sedikit pun keagungan dan kebesaran Allah. Tetapi apa yang kita buat akan kembali kepada kita. Kalau kita buat baik, kita akan dapat manfaat. Kalau kita tak buat baik, maka kita tak akan dapat manfaat. Allah tak mengharapkan sesuatu, tapi kita yang berharap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu betul ya. Baik doktor, kejap lagi kita akan sambung dengan persoalan kita. Ada kisah tadi tu kan doktor, berkaitan dengan sirah Nabi SAW. Tapi para penonton sekalian, kita akan rehat lagi kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Perasan atau tidak para penonton sekalian, setiap hari pastinya kita akan berdepan dengan pelbagai persoalan. Mungkin juga ada masalah yang membelenggu diri kita. Tapi jangan risau, setiap permasalahan dan juga persoalan itu ada jawapan dan penyelesaiannya. Salah satu cara untuk dapatkan penyelesaian dan jawapan ni, boleh sama-sama dapatkan manfaat ilmu dalam perbincangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan Alhamdulillah pagi ini kita bicarakan tentang Asma'ul Husna berkaitan dengan akidah. Kita sembang-sembangkan berkaitan dengan 99 nama Allah dan juga sifat Allah yang sempurna, iaitu Al-Warith, Ar-Rashid dan juga As-Sabur. Baiklah doktor, Alhamdulillah bersama dengan Profesor Madya Dr. Syauqi Othman. Cuma je doktor, kisah tentang pewarisan dalam sirah Nabi SAW. Apa yang waris ni tu? Baik, terima kasih. Sebagai sambungan tadi, perbincangan kita tadi. Pada berkaitan dengan Rasulullah SAW, iaitu ceritanya begini. Selepas daripada kewafatan Rasulullah SAW, ada seorang sahabat, qila dikatakan Abu Hurairah dikatakan, dia melihat di kalangan ada kawan-kawan ni kadang sibuk dengan urusan masing-masing, macam-macam lah urusan pekerjaannya, kan. Lalu katanya, mau tak anda semua jom kita pergi masjid, sebab di masjid ada dibahagi-bahagikan harta pusaka Rasulullah SAW. Jadi masing-masing okeylah kan. Nak ada harta pusaka Nabi SAW dibahagikan. Maka mau pergi sampai ke masjid. Ramailah begini. Ramai ikut. Maka pun tengok di masjid. Mana dia? Dia tengok tak nampak pun dinar, tak nampak pun dirham, tak nampak pun sesuatu yang dibahagi-bahagikan. Dalam bentuk material, dalam bentuk kebendaan. Maka bertanya, kamu kata tadi, harta pusaka Nabi SAW dibahagi-bahagikan. Di mana kami tak nampak pun? Maka kata sahabat tadi, dia kata apa? Dia kata, apa yang kamu nampak? Kami nampak halaqah Quran, halaqah ilmu. Maka dia kata, itulah harta pusaka Nabi SAW. Nabi tidak mewariskan harta dalam bentuk kebendaan, dalam bentuk dinar dan dirham, wang ringgit macam kita dalam konteks kita ini. Tetapi Nabi SAW mewariskan ilmu. Jadi maknanya, bila mana kita menuntut ilmu, seumpama kita pada pagi ni dalam Tanyalah Ustaz, seolahnya kita sedang mengutip harta pusaka pewarisan daripada Rasulullah SAW. Jadi amat beruntunglah orang yang dapat harta pusaka Nabi ni dalam bentuk ilmu yang akan memandu kita ke arah kebaikan dan ke arah untuk kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tambah-tambah ilmu Al-Quran dan juga sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Bertuahnya kita para penonton sekalian pagi ni. Baiklah doktor, Meluk Ismail di Facebook, cantik soalan ni. Katanya, tadi Ustaz ada ceritakan tentang pewarisan. Sebenarnya Allah SWT wariskan segala nikmat ni, Allah akan ambil kembali. Melur pula kata beliau, katanya, Assalamualaikum Ustaz dan da'i wa'alaikumussalam. Al-Warith, Allah Maha mewarisi. Soalannya, adakah sifat Al-Warith ini adalah Allah mempertanggungjawabkan setiap apa yang Allah kurniakan kepada hamba-Nya, termasuklah rezeki dan lain-lain, untuk diamanahkan agar kita menjalankan dengan baik? Sekiranya kita tidak menjalankan amanah yang tidak baik, adakah akan dipersoalkan di akhirat kelak? Mohon pencerahan daripada Meluk Ismail ni. Baik, terima kasih kepada
sahabat Facebook yang bertanya, iaitu tentang bila mana Allah Subhanahu Wa Taala mewariskan kepada kita dalam bentuk yang sementara. Betul. Sebagai ujian kepada kita di atas dunia ni. Allah nak tengok bagaimana kita melaksanakan dan kita menguruskan. Sebab setiap sesuatu yang diberikan kepada kita atas dunia ni sebagai satu amanah. Dan Allah Ta'ala perintahkan untuk kita melaksanakan amanah. Jadi setiap apa yang kita lakukan, semuanya akan dipertanggungjawabkan di depan Allah Ta'ala. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata, La tazulu qadama abdin yawmal qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidak berganjak dua kaki anak Adam di hari akhirat kelak. Sehinggalah ditanya tentang 4 perkara. 4 perkara. Yang pertama ditanya wa'an umrihi, tentang umurnya. Ya Allah bagi. Fima afna, ke mana digunakan umurnya. Allah bagi 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Dia buat apa dengan umur tersebut? Bagaimana tanggungjawab yang dia sudah laksanakan ataupun tidak? Wa an jasadihi fima ablah, tubuh badan yang Allah kurniakan kesihatan. Mata dia diguna untuk apa? Telinga dia diguna untuk apa? Mulut, tangan, kaki dan sebagainya juga akan dipersoalkan. Wa an ilmihi, tentang ilmunya, dia beramal ataupun tidak. Kita belajar dengan tujuan untuk kita beramal. Bukan untuk kita sombong, bukan untuk kita takabur, bukan belajar saja. Tapi belajar tu untuk kita kenal Allah Ta'ala. Untuk kita jadi hamba Allah Ta'ala. Bagaimana amalan-amalan kita akan dipersoalkan. Wa an malihi, tentang harta. Ni bab harta tadi. Yang berkaitan dengan Cik Umar tanya tadi kan. Tanya siang malam cari tu harta kan? Ni. Dia sebenarnya harta tak salah. Yeah. Cara penggunaan harta itu, cara macam mana kita nak dapat manfaat daripada harta itu. Maksudnya tak salah kaya, tetapi tak salah bagaimana kaya. Kekayaan itu diuruskan. Ya, bagaimana kekayaan itu yang boleh membawa kepada akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dan harta ini akan ditanya dengan 2 soalan. Baik. Daripada mana dia ambil? Itu kena lihat juga. Daripada semua halal ke semua haram. Dan ke mana dipergunakan harta tersebut. Macam disebut tadi, harta tak salah, tapi macam mana kita gunakan, itu yang menentukan kebaikan ataupun tidak. Jadi, kalau digunakan dengan cara baik, Alhamdulillah. Digunakan dengan cara yang tak baik atau sumber yang tidak baik, maka dari situ dia akan dipersoalkan satu persatu. Sebab itu, dalam bab harta ni juga saya nak sebut bagaimana ramai orang yang ketika nazak, dia menyesal sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala. Waktu itu dirakam oleh Allah dalam Quran. Ketika mana seorang itu berada dalam sakaratul maut, nak mati ni, dia dah nampak dah apa kesudahan dia. Dia ditunjuk, dipaparkan kepada dia. Waktu dia minta pada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tolonglah lewatkan sikit ajalku, ya Allah. Sebab apa dia minta untuk diposponkan sikit ajalnya? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku nak sedekah, ya Allah. Aku nak jadi hamba-Mu yang saleh, ya Allah. Maknanya di situ baru dia nampak betapa kehidupan dia selama ini bila mana dia tak guna harta di jalan Allah Ta'ala, dia amat-amat rugi. Waktu nazak tu diminta untuk apa? Untuk dipanjangkan sikit usia semata-mata nak bersedekah. Sedangkan maut itu tidak berganjak. Allah Ta'ala tak bagilah. Maknanya air mata darah sekalipun takkan dapat mengembalikan dia lagi. Kehidupannya menyesal begitu je. Sebab itu pepatah menyatakan sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Dan ingatlah, memang semua perkara ini, semua kita akan bertanggungjawab. Maka kita pastikan amanah yang diberikan pada kita di atas dunia ini, sementara hayat di kandung badan, kita laksanakan dengan terbaik, insyaAllah. Itu dia, para penonton sekalian. Allah mewariskan apa yang ada di muka dunia ini. Termasuklah harta-harta, pangkat kita, nikmat, segala-galanya nikmat, isteri, anak. Segalanya akan dipertanggungjawabkan dan jalankanlah segala warisan itu dengan baik, insya-Allah. Baiklah, Doktor, saya rasa ini adalah masa yang tepat untuk kita ke nama dan juga sifat Allah yang sempurna yang kedua yang kita nak bicarakan hari ini berkaitan dengan Ar-Rashid. Ya. Sempat saya membuat sedikit pembacaan. Maksud Ar-Rashid iaitu maha cendekiawan, maha bijaksana dan juga maha memimpin. Bagaimana huraian tentang Ar-Rashid ni, Doktor? Silakan. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan tentang Ar-Rashid. Ada orang nama ada Abdul Rashid. Betul. Abdul Rashid. Ramai orang nama Abdul Rashid. Kampung saya pun ada. Kan, maknanya hamba Allah Taala Ar-Rashid.
Jadi terjemahan dalam bahasa Melayu ni pelbagai lah. Sebab kita nak cara tepatnya kadang-kadang susah nak cari perkataan tu. Betul. Sebab tu timbul pelbagai kita kata Dia bahasa Arab terjemahan. ni cantik. Bahasa Arab ni dia memang unik kan. Jadi kita nak menggambarkan makna sebab tu timbulnya maha bijaksananya, maha pemberi petunjuknya, maha pintarnya, itu Rasyid. Betul. Ar-Rasyid. Dan kalau kita melihat kepada perbincangan ulama, Ar-Rasyid itu adalah Allah Subhanahu wa taala lah yang arsyadal khalq ila masalihihim wa hadahum, iaitu Allah taala lah yang menunjuk jalan kepada hamba-Nya, kepada makhluknya, perkara-perkara yang boleh memberi maslahah kepada mereka. Allah Ta'ala lah yang menunjuk jalan hidayah kepada mereka. Sebab itu perkataan ar-rusydu tu, Rasyid tu ar-rushd. Ar-rusydu tu maksud dia as-salah wal istiqamah. Itu maksud asalnya. As-salah ni kita panggil soleh kan. Soleh ni baiklah. Wal istiqamah, dan juga konsisten di atas kebaikan tersebut. Dan ar-rasyid juga maksud dia ar-rasyid, orang yang rasyid, orang yang bijaksana ni, yang pintar, adalah merujuk kepada Al-Hakim. Sebab itu Ar-Rasyid mana Al-Hakim, Allah Ta'ala yang maha bijaksana. Maka dengan sebab itu Allah nak menunjukkan kepada hamba-Nya jalan mana yang menuju kepada kebijaksanaan dan juga kebahagiaan. Silap pilih jalan, kita akan masuk ke dalam jurang kehinaan, ke lembah kebinasaan. Maka dengan sebab itulah kalau kita lihat Ashabul Kahfi dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran, maka doa pada Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu Rasyid itulah. Ya Allah, berkurniakanlah kepada kami rahmat di sisimu, dan permudahkan bagi kami dalam urusan kami itu petunjuk ke arah jalan kebenaran. Jadi begitu juga Allah sebut man yahdihillahu fahuwal muhtad, siapa yang Allah bagi hidayah padanya maka dia dapat hidayah. Wa may yudlil, siapa yang disesatkan falan tajid lahu waliyyan mursyida, dia tidak dapat penolong dan jalan yang menuju kepada kebenaran. Sebab itu Ar-Rasyid ini juga kalau kita lihat juga maknanya apa disebut oleh Al-Imam Ar-Razi, menyatakan bahawa Allah Taala annahu hakim wa laysa fi af'alihi abathun wala batil. Ar-Rasyid juga menunjukkan Allah Ta'ala ni maha bijaksana dan segala perbuatan Allah Ta'ala itu bukan sia-sia dan bukan berbentuk kebatilan. Dan Allah Ta'ala, itu yang pertama kata Imam Ar-Razi. Yang keduanya kata Imam Ar-Razi, huwallazi yursidul khalqi wa yahdihim ila salah fid dunya wal akhirah. Allah Ta'ala lah yang menunjuk jalan kepada makhluknya, yang bagi hidayah kepada mereka, memandu mereka kepada kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Itu antara kita sebut perkara-perkara yang berkaitan dengan Ar-Rasyid. Wallahu a'lam. Baik, alang-alang doktor sebut tentang tu, ada soalan berkaitan dengan panduan dan juga peraturan ni. Ada soalan daripada Al-Sal ni, katanya Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Adakah Ar-Rasyid sifat Allah itu membawa maksud Allah yang maha memimpin, pemberi petunjuk dan panduan kepada makhluk-makhluknya, kerana segala peraturannya berjalan mengikut ketentuan yang digariskan atas zat kebijaksanaan dan kecendekiawannya. Amboi, susah nak sebut tu. Jadi Allah itu maha bijaksana, doktor. Ya. Maksudnya apa peraturan yang ada dalam Al-Quran itu adalah sebaik-baik peraturan. Silakan doktor. Allah Ta'ala maha bijaksana, ya. Allah bagi peraturan itu untuk kita pun jadi bijak. Betul. Kalau orang tak guna peraturan yang Allah Ta'ala bagi, makna dia tak bijak lah. Sebab Allah yang mencipta manusia, Allah Ta'ala yang mengetahui apa yang terbaik untuk manusia. Seumpama orang yang dia buat kereta contoh. Kan? Orang yang mula-mula mencipta kereta. Dia tahulah apa kelebihan, kelemahan, dia suruh buh minyak. Kereta ni nak berjalan kena buh minyak. Macam mana cara? Kita tak mau pakai hak dia bagi. Alah, dia terah mana sangat. Kita buh air lah, senang buh air mineral. Banyak mineral kan. Kukut tak jalan. Sebab apa? Sebab kita tak ikut peraturan. Dia buat, dia tahulah kereta ni tak sesuai, buah air tak boleh. Kena buah minyak. Kan? Minyak pula tak boleh buah minyak masak tak boleh. Contohnya lah kan. Kena buah minyak petrol kan, diesel ikut dia punya ni.
Kalau hak kereta ni, kereta disebut minyak petrol macam mana? Tak boleh juga, tak sesuai. Jadi begitu juga, kehidupan kita ni Allah ciptakan kita, Allah bagi peraturan itu sesuai untuk kita. Kalau kita lebih pandai, rasa lebih bijak daripada Allah Ta'ala, maka sudah tentulah di situ kita akan memilih sesuatu yang berbeza berlawanan dengan apa yang Allah bagi. Maka itu bukan satu kebijakan, tetapi itu bermaksud itu kebodohan sebenarnya. Saya terpanggil daripada soalan Alsal ni juga, macam dah juga huraian doktor tadi. Saya nak bagi gambaran mudah jugalah kepada para penonton. Sebagai contoh, kita ambil satu bab, iaitu cara mendidik anak. Daripada Al-Quran, surah Luqman, bagaimana Allah menceritakan kisah Luqmanul Hakim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Maksudnya, Luqman berpesan kepada anaknya, jangan syirik kepada Allah. Adakah sepatutnya ibu dan bapa di seluruh dunia ni, bukan Malaysia saja, perkara pertama asas untuk mendidik anak ialah agama, mengesakan Allah? Cumanya jawapannya kejap lagi doktor ya. Kalau nak tahu betul ke tidak, kejap lagi. Terus bersama kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali selepas ini. Terima kasih para penonton sekalian. Tak pergi mana-mana. Duduk depan kaca TV tu, mungkin ada yang menonton juga melalui tablet ataupun melalui telefon bimbit. Alhamdulillah, terima kasih kerana masih lagi terus menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan jangan lupa untuk kongsikan kepada orang lain juga. Tekan butang kongsi ataupun share dengan izin. Sebab inilah peluang untuk kita dapatkan manfaat, dapatkan sahabat akhirat kita, berkongsi insya-Allah. Dan hari ini Alhamdulillah kita bicarakan Asmaul Husna, topik besar iaitu akidah. Kita bincangkan tentang Al-Warith, Ar-Rasyid dan juga As-Sabur. Nama-nama daripada 99 nama dan juga sifat Allah yang sempurna. Bersama dengan yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Syauqi Osman. Baiklah doktor, kita nak sambung perbincangan kita tadi tentang Ar-Rasyid, Maha Bijaksana. Bijaksananya Allah nak hambanya bijaksana dalam mendidik anak. Jadi saya telah bacakan tadi satu ayat, petikan ayat daripada surah Luqman, iaitu Luqmanul Hakim berpesan, wahai anakku, jangan syirikkan Allah. Ini adalah kaedah ataupun metodologi yang sangat baik untuk ibu dan bapa di luar sana mendidik anak, doktor. Ya, terima kasih. Memang kalau kita lihat dalam surah Luqman, Luqman itu sendiri disebut sebagai Al-Hakim, yang bijaksana. Hakim, betul. Bijaksana. Lalu Allah Ta'ala mendatangkan kepada kita beberapa ayat Quran dalam surah Luqman yang nak menceritakan bagaimana panduan dalam mendidik anak yang ditunjukkan oleh Luqman untuk kita mengikutinya supaya kita jadi bijaksana tadi. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ketika mana Luqman menasihati anaknya, mengajar anaknya, mendidik anaknya, dia kata, wahai anak kesayanganku, didik elok-elok ni, kan? Dengan penuh lemah lembut, dengan penuh kasih sayang. Betul. La tusyrik billah, jangan syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu satu kezaliman yang sangat-sangat besar. Maka daripada sini para ulama menyatakan, perkara pertama dalam pendidikan adalah akidah. Dalam mendidik anak-anak ni untuk kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di situ juga para hukama menyatakan awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama kenal Allah. Kenal Allah. Kadang-kadang masalah kita hari ni, kita didik anak kita untuk buat sesuatu, solat, puasa. Tapi dia tak tahu dia buat untuk siapa. Untuk siapa? Dia solat tu untuk siapa? Untuk ayah dia? Untuk mak dia tak nampak, dia tak sembahyang. Contohnya. Sebab rotan. Sebab rotan. Jadi maknanya kena didik daripada awal. Sebab apa kita solat? Tanda kita syukur atas nikmat yang Allah bagi. Jadi kita merasai Allah Subhanahu Wa Taala itu. Sebab itu kalau dididik seumpama itu sampai sebati dengan diri dia, insya-Allah ketika mana dia berada keseorangan jauh daripada mak ayah dia pun dia tetap ingat Allah
dia tetap melaksanakan kewajipan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang inilah aspek yang ditinggalkan. Sebab itu kita kena kembali kepada kebijaksanaan tadi. Kebijaksanaan. Ya. Itu dia. Subhanallah, untungnya kita ada kitab panduan yang sangat hebat, iaitu Al-Quran sebagai sebaik-baik pewarisan buat kita semua. Segala panduan ada di situ, para penonton sekalian. Baiklah, Ustaz, soalan daripada Rahimah Saud pula di Facebook kita ni, katanya, Assalamualaikum Dr. Da'i dan warga, tanyalah Ustaz yang bertugas. Berkaitan dengan sifat Allah Ar-Rashid, tindakan Allah tepat, cermat dan tidak meleset, seperti Allah ciptakan langit yang tidak ada bertiang tetapi tidak ada cacat celah apa-apa. Adakah antara contoh Allah bersifat Ar-Rashid? Kemudian yang kedua, manusia selalu berasa kecewa dan berasakan bahawa tindakan mereka sahaja yang betul. Sering menyalahkan takdir. Kenapa orang lain ni, aku pula yang macam ni? Selalu macam itulah doktor ya. Sedangkan Allah sudah menentukan sesuatu dengan tepat, dengan sifat Allah Ar-Rashid. Jadi bagaimana nak husnuzon itu, doktor? Silakan doktor. Baik, terima kasih kepada persoalan dari sahabat kita, daripada sahabat kita di Facebook. Iaitu pertama tentang ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita sebut tadi juga Ar-Rashid bermaksud Al-Hakim. Allah Ta'ala Maha Bijaksana. Dengan kebijaksanaan Allah Ta'ala itu, kita dapat lihat kepada makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah. Termasuklah langit. Bi ghairi amadin tarawnaha, yang kamu tengok tak ada tiang, macam mana boleh cantik elok, betul, kan? Betul. Itu menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala cipta sesuatu tu memang penuh dengan kebijaksanaan. Allah Ta'ala ciptakan berpasang-pasangan, bagaimana semua makhluk berpasang-pasangan. Begitu hebat. Bagaimana dia berkembang biak dan sebagainya. Maka bila kita merenung kepada makhluk yang diciptakan oleh Allah itu, kita rasa betapa agungnya, betapa besarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, soal seorang yang dia suka menyalahkan orang, menyalahkan takdir, menyalahkan takdir, kan, buat macam mana aku macam ni, aku dah ditentukan oleh Allah Ta'ala macam tu. Contohnya, pernah satu ketika Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu datang kepadanya seorang lelaki minum arak, sabit kesalahan minum arak. Maka kata Umar, aqimu alaihi al-had, laksanakan hukuman hudud kepadanya. Minum arak, kesalahan minum arak. Lalu dia jawab kepada Sayyidina Umar, dia kata, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, nak buat macam mana? Allah takdirkan aku minum arak. Kan, menyalahkan takdir. Dia menyalahkan takdir. Aku minum arak ni sebab apa? Sebab Allah yang tentukan. Qaddarallah alayya, Allah yang tentukan. Allah yang takdirkan kepada aku. Apa jawab Umar Al-Khattab? Umar kata apa? Aqimu alil had marratain, laksanakan hukum pada 2 kali. Satu, yang pertama sebab kesalahan minum arak tadi. Betul. Yang kedua adalah kamu mendustakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kamu menyatakan sedemikian. Seolah-olah kamu nak menyatakan kamu tidak diberi pilihan, kamu dipaksa oleh Allah untuk minum arak. Ini satu pendustaan kepada Allah. Sedangkan kita ada pilihan. Allah bagi pilihan. Nahnu mukhayyarun. Kita ni mukhayyar. Kita diberi pilihan. Nak pilih yang mana? Nak pilih jalan kebenaran ke? Nak pilih jalan kebatilan ke? Nak pilih jalan syurga ke? Nak pilih jalan neraka ke? Inna hadainahu sabil imma syakira wa imma kafura. Kata Allah, kami bagi jalan, nak pilih yang mana? Syukur pada Allah ataupun kufur pada Allah. Jadi kamu ni nak mendustakan Allah dengan menyatakan sedemikian. Betul. Umar kata, bagi 2 kali. Itu yang 2 kali. Itu 2 kali itu bukan sekali je. Jadi maknanya orang menyalahkan takdir ni sebenarnya dia nak kita kata seolah-olah nak membenarkan diri dia yang memilih satu perkara yang keburukan. Doktor, saya suka kalau kita kaitkan juga dengan situasi semasa lah. Saya mendapat laporan dan juga saya membuat sedikit pembacaan lah bagaimana sepanjang tempoh PKP depresi ataupun tekanan dalam kalangan masyarakat terutamanya yang berada di Malaysia juga begitu tinggi. Dan kita tidak menyalahkan mana-mana pihak, termasuklah individu yang depresi tersebut. Akan tetapi kita nak cari satu penyembuh. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Rashid, Maha Bijaksana, Maha Memimpin. Dan Allah tahu, Allah kenal hamba-Nya. Setiap hamba-Nya mesti Allah akan kenal. Jadi Allah menyatakan dalam Al-Quran, fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib.
Apabila ditanyakan kepadamu, yakni wahai Muhammad, mengenai aku, sesungguhnya aku amat dekat. Bagaimana doktor? Bijaksananya Allah. Allah mahu kita ni dekat dengan dia supaya kita akan rasa tenang. Ya, ya. Baik, memang kadang-kadang bila berlaku, kita kata kita dah hampir 2 tahun dah berada dalam suasana pandemik. Betul. COVID-19. Betapa tekanan-tekanan hidup berlaku, kesempitan ekonomi, kehilangan orang kita sayang dan pelbagai lagi perkara-perkara yang menekan. Dia menjadikan seorang itu stres. Ya. Maka macam mana kita ni orang yang beriman pada Allah, yang kenal Allah, nak beza kenal dengan tak kenal ni, maka di situlah kita cari jalan ketenangan. Melalui apa? Melalui pengharapan kita kepada Allah Ta'ala. Yang ayat dibaca tadi surah Al-Baqarah 185 kan? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Rasyid ada kat situ. Kat situ. La'allahum yarshudun. Jadi Allah Ta'ala kata, bila mana hamba aku bertanya kepada aku, tentang aku wahai Muhammad, katakan fa inni qarib, aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan perkenankan doa mereka yang berdoa. Betul. Jadi di situ, sebagai hamba Allah Ta'ala, kalau kita nak ketenangan jiwa, cepat-cepat kita bermunajat, kita memohon, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak tinggal usaha ikhtiar, kita terus lakukan. Dan untuk ketenangan jiwa, kita berdoa kepada Allah. Bertaut dengan Allah. Bertaut dengan Allah, pohon kepada Allah, tawakal pada Allah. Lalu apa kata Allah? Falyastajibu li wal yu'minu bi. Hendaklah menyahut seruan aku dan beriman dengan aku. La'allahum yarshudun. Mudah-mudahan mereka dapat petunjuk. Jadi di situ kita akan dapat petunjuk Allah, jalan ke arah ketenangan. Apa yang kita yang kita akan dapat peroleh dalam dunia ini. Sebab semua dunia ini dia sementara. Betul. Dia bukan selama-lamanya. Kalau kita risau pada waktu yang sementara nu, bagaimana waktu yang kekal abadi di akhirat nanti? Patutnya kita kena lihat yang ke depan. Maknanya destinasi kita itu yang patutnya kita kena jaga betul-betul. Ini semua perjalanan ni dia begitulah kita kata pancaroba, semuanya itu kita jadikan ia sebagai sumber untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhtiar kena ikhtiar, dalam masa yang sama kena terus dekat dan bertaut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan risau para betul sekalian, Allah itu amat dekat. Sebab apa? Ada orang bila tertekan, mereka kata di mana Allah? Allah tak ada ke? Sebenarnya Allah amat dekat dengan kita. Subhanallah. Baiklah doktor, Adib Aizuddin di Facebook bertanyakan soalan ini. Dan ini adalah persoalan yang kena kita sentiasa tanya. Kalau boleh tiap-tiap hari tanya para betul sekalian. Katanya, Assalamualaikum Ustazan Da'i. Waalaikumsalam. Adakah kita perlu bijaksana menggunakan segala nikmat yang Allah berikan untuk mencapai kejayaan dunia dan akhirat? Selalu kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tu. Contohnya tubuh badan kita seperti kaki, tangan, akal dan juga fikiran kita. Silakan doktor. Baik, terima kasih kepada persoalan sahabat kita di Facebook yang bertanya, apakah kita perlu bijaksana dalam menggunakan nikmat Allah? Ya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, kata Allah. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, banyak sangat nikmat yang Allah kurniakan kepada kamu. Banyak sangat. Daripada pagi ni kita celek-celek mata tu, kita tarik nafas tu nikmat dah. Nikmat dah. Celek mata pun nikmat dah. Ya. Kan? Sebab tu kita dituntut celek-celek mata tu alhamdulillah dulu. Betul. Jangan yang lain dulu. Alhamdulillah dulu. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu contohnya kan. Ya. Pokoknya kita memuji Allah Ta'ala, kita syukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang sangat banyak yang Allah kurniakan kepada kita. Nikmat nafas kita, nikmat mata sebut tadi, pendengaran, penglihatan. Semua nikmat-nikmat itu untuk apa? Untuk kita mensyukuri Allah. Jangan kita tertipu dengan nikmat. Nikmat sihat tu nikmat, nikmat masa tu nikmat, pelbagai nikmat. Disebut dalam hadis sahih Bukhari, Nabi SAW menyatakan ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Dua nikmat yang manusia terpedaya, tertipu dengannya bila dia tak gunakan nikmat itu dengan sebaik mungkin di jalan Allah Ta'ala. Apa dua nikmat tersebut? As-sihah wal faragh. Nikmat sihat, nikmat masa. Oh, yang ni kalau kita tengok masa sihat tak ingat Allah, masa sakit baru sebut sebut di lidah. Baru cari Allah kan, Allah, masa sakit kan. Allah katanya. Jadi itu kadang-kadang hikmah ujian yang Allah bagi itu sebenarnya ada hikmah dia. Nak menegur orang yang tidak ingat Allah Ta'ala. Jadi maknanya di situ
Ramai orang tertipu dengan nikmat yang Allah kurniakan. Nikmat sihat, nikmat masa yang Allah kurniakan. Kan? Bila ada masa, dia kata, dia sibuk benda lain. Bila masa tu semakin tak ada, semakin nak menuju, nak berpindah ke alam baqa, waktu tu baru rasa, ni tak buat lagi, ni tak buat lagi, dan seumpamanya. Kenapa tak tengok tanyalah ustaz? Sibuk lah katanya. jadi maknanya di situ, kita kena sama-sama muhasabah. Untuk kita melihat bagaimanakah, apakah kita sudah syukur terhadap nikmat yang Allah kurniakan itu dengan kita menggunakan di jalan yang Allah Ta'ala radai, ataupun kita kufur kepada nikmat dengan tidak menggunakan di jalan yang Allah radai. Allahu Akbar. Takut kufur nikmat tu, doktor. Ya. Allahu Akbar, risau. Cuma ya, doktor. Ini soalan daripada saya sendirilah. Ya. Daripada apa yang doktor ceritakan tu, bagaimana Allah itu maha bijaksana. Bagaimana dengan memerhati? Adakah cukup untuk kita melihat juga kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala? Sebagai contoh, doktor, ya, planet melalui orbitnya, bintang yang sentiasa tetap berada di tempatnya walaupun hari berganti hari. Adakah dengan melihat melihat apa yang ada di sekeliling kita juga menjadikan kita sebagai hamba yang bijak dan melihat kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala, doktor? Baik, kita nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat kepada ciptaan-ciptaan Allah juga. Makhluk-makhluk Allah yang Allah Ta'ala ciptakan yang begitu istimewa, yang begitu hebat. Bahkan hari ni orang boleh buat kajian, dia tak nak buat. Matahari, siapa boleh buat? Betul. Boleh buat kajian je lah, kan? Macam mana perjalanan dia. Allah dah sebut dalam Quran, bagaimana macam mana dia menyampaikan dia punya solar, cahaya itu kan. Kalau dia jauh sikit pada kita, pada bumi, kedudukan dia beku. Beku dunia ni. Betul. Kan? Sebab tak dapat kepanasan tak ada. Kalau dia dekat sikit pada kita, memang hancur. Memang terbakar habis semua. Bagaimana kedudukannya begitu stabil. Jadi di situ menunjukkan keagungan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana perjalanan, sebab tu orang yang mengkaji, contoh orang di astronomi ke, mengkaji ilmu astronomi, dia akan nampak kebesaran Allah. Ramai ahli saintis yang akhirnya bila dia cari kebenaran dia masuk Islam. Sebab dia nampak ni manusia tak boleh buat semua benda ni. Manusia tak akan boleh buat. Manusia hanya boleh mengkaji. Nak kaji satu tu pun makan masa yang lama, kan? Nak kaji denggi ataupun malaria dulu pernah satu ketika. Malaria ataupun ada seorang pengkaji nama dia Sir Ronald Rose. Dia mengkaji ada satu nyamuk, nama dia nyamuk Anopheles. Nyamuk Anopheles ni nyamuk yang membawa vektor malaria. Dia kaji itu satu spesies tu lebih kurang 18 tahun baru dapat jawapan. Allah. Satu nyamuk, kalau ikut saintis kata lebih pada 3,500 spesies. Agak-agak berapa tahun diperlukan. Kalau satu 18 tahun kali tengoklah. Lama. Itu baru nyamuk. Lalat 80,000 spesies, agak-agak berapa tahun. Baru yang tu makhluk Allah yang sekecil itu. Belum lagi makhluk Allah yang lain. Matahari orang kaji sampai sekarang tak habis-habis. Planet sampai sekarang kaji tak habis-habis. Masya Allah. Kan? Di situ, bila mana orang yang mengkaji itu dia melihat dengan mata hati dia akan nampak kebenaran. Dia nampak hidayah. Di situlah ruang untuk dia benar-benar beriman sungguh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu orang yang mengkaji, bila dia dapat dia pegang sungguh-sungguh. Ilmu Allah itu luas. Allah itu maha bijaksana. Baiklah, kita akan rehat seketika. Kita akan tutup di TV3 dan akan ada sambungannya di TV9. Kita ambil masa untuk fikirkan sejenak apa yang dikongsikan oleh Ustaz sekejap lagi. Dan insyaAllah selepas ini kita akan sambung. Baiklah, jangan ke mana-mana para penonton sekalian. Kembali lagi selepas ini di TV9. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Alhamdulillah, para penonton sekalian, setiap hari kami bawakan topik berbeza. Ahli panel juga yang hadir di sini berbeza latar belakang. Namun tujuannya tetap sama, iaitu memberikan kefahaman kepada kita semua tentang pelbagai topik dalam Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan hari ini topik akidah kita bicarakan tentang Asmaul Husna, Al-Warith, Ar-Rasyid dan juga As-Sabur. Dan saya Da'i Hadari, saya tidak serangan bersama dengan saya, iaitu yang berbahagia Profesor Madya, Dr. Syauqi Othman. Baiklah, Doktor, kita dah sampai untuk masa kita sembangkan tentang As-Sabur. Satu lagi, nama dan juga sifat Allah yang sempurna, maha sempurna. As-Sabur. Kalau dilihatkan, Allah itu maha sabar dan tidak bersifat terburu-buru. Bagaimana pengolahannya, Doktor? Baik, terima kasih. Kita sampai kepada nama yang ke-99 lah, yang terakhir, iaitu As-Sabur. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Sabar. Kataan sabur tu sabarlah. Betul. Kataan maksud sabar. Jadi bagaimana dalam konteks Allah Subhanahu Wa Taala? Dalam konteks sabar itu, iaitu maksud daripada kesabaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya, iaitu apabila mereka ataupun hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala ya'malunal ma'asi wasayyi'at, mereka melakukan maksiat, mereka melakukan kita kata segala kesalahan-kesalahan, fala yu'ajiluhum bil 'uqubah. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Sabar ni, Allah Taala tidak mempercepatkan hukuman. Patutnya kalau engkar pada Allah, terus bagi hukuman. Dah, Allah tak bagi. Allah bagi ruang. Itu menunjukkan kesabaran tu. Allah bagi ruang supaya apa? La'allahum, mudah-mudahan mereka kembali liyarji'un, kembali kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dengan sebab itu Al-Imam Al-Khattabi menyatakan ketika mana membicarakan tentang soal as-sabur ini, Al-Imam Al-Khattabi menyatakan bahawa maksud dia huwallazi la yu'ajil al-usah bil intiqam. Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak mempercepatkan balas dendam, maknanya kepada golongan yang ingkar, kepada golongan yang asi, derhaka ni. Itu maksudnya. Dan juga Ibnu Hajar Al-Asqalani, sahibul Fathul Bari, menyatakan bahawa la yasta'jil fi mu'akhadhatil usah. Allah Ta'ala tidak tergesa-gesa dalam menjatuhkan hukuman kepada mereka yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya di situlah maha sabarnya Allah Ta'ala. Kalau kita tak sabar, kalau kita lah contohnya, orang kutuk kita, agak-agak sekali dua tak apa. Kalau kutuk banyak ni, mulalah kita pun bersilat lah kan. Tapi Allah Ta'ala tidak. Sebab itu kata para ulama, sabarnya Allah Ta'ala walaupun hambanya kufur pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak mempercepatkan hukuman tadi. Sabarnya Allah Ta'ala ketika mana Allah Ta'ala Maha Sabar bila mana orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah masih lagi bagi peluang walaupun syirik. Ada lagi untuk kamu kembali ke pangkal jalan. Dan begitu juga Allah bagi rezeki kepada semua orang kafir pun Allah bagi rezeki. Kalau kita orang buat jahat kat kita, agak kita nak tolong dia tak? Tak bagi dah. Hang buat baik aku tak apalah, aku tolonglah. Hang buat jahat kat aku, minta maaf lah. Kita tak akan bagi muka kat dia kan. Allah Ta'ala sabar. Maha sabar Allah Ta'ala ni. Walaupun orang tidak bersyukur pada Allah, Allah bagi rezeki siang malam, pagi petang bagi. Sedangkan kita tahu wa qalilun min ibadiyas syakur, kata Allah, hanya sedikit daripada hamba-Ku yang bersyukur. Jadi itu keadaannya. Jadi itulah antara maksud yang kita boleh sebut tentang as-sabur bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Luasnya sabar Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan sekadar menangguhkan azab siksaan, dan juga bukan sekadar memberi peluang kepada kita untuk merujuk kembali kepada Allah. Akan tetapi turut memberikan rezeki kepada mereka yang ingkar, terus memberi rezeki kepada mereka yang ingkar. Subhanallah. Doktor, soalan daripada Faizal bin Ahmad di Facebook ni, katanya berkaitan dengan as-sabur ni maha penyabar dan tidak tergesa-gesa memberi siksaan. Adakah dikaitkan hadis ini dengan nama Allah ini, iaitu sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang dicintai oleh Allah, iaitu sabar dan tidak tergesa-gesa. Soalan beliau, apa akan terjadi kalau Allah tidak sabar dan semua makhluk bersifat tergesa-gesa di muka bumi ini? Kemudian mungkin tunggang langgang dunia ini katanya.
Yang kedua, dalam situasi bagaimana sifat tergesa-gesa ini dibenarkan? Silakan Doktor. Baik, terima kasih. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah menyatakan bahawa hendaklah kita takhallaqu, kita berakhlaklah dengan apa yang disajikan, yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada sifat-sifat Allah. Maka dengan sebab itu Allah As-Sabur nak mendidik kita supaya bersabar. Sabar. Kita nak ikut walaupun tak samalah macam kita sebut tadi, sabar kita tak ni tak boleh secara mutlak. Kita ni terhad. Terhad. Sabar Allah ni mutlak kan. Jadi sebab itu dalam konteks kita pun kata para hukama menyatakan bahawa jangan tergesa-gesa. Wa fil ajalati an-nadamah. Tergesa-gesa itu dia membawa kepada penyesalan. Wa fit ta'annis salamah. Sifat yang berhati-hati itu dia merupakan keselamatan. Tergesa-gesa itu merupakan satu penyesalan. Sebab itu kalau kita lihat, kalaulah kata Allah Ta'ala tidak as-sabur, macam ditanya tadi, kan, itu bukan Allah lah. Mana tak wujudlah dunia ni. Sebab apa? Betul. Sebab bagaimana orang yang engkar, tak akan wujud orang yang engkar. Tak akan wujud. Engkar je bala terus. Engkar je bala terus. Siapa nak engkarkan? Jadi maknanya di situ tidak ada ujian kepada manusia pada ketika itu. Jadi menafikan sifat Allah Subhanahu Wa Taala lah. Dan macam kita sebut tadi, mendidik diri kita untuk lebih bersabar dalam kehidupan kita ini. Antaranya tadi tak tergesa-gesa lah dalam melakukan sesuatu. Tak tergesa-gesa ni bukan maknanya lambat. Tidak, jangan kita salah faham. Kita buat dengan yang terbaik, itu maksudnya. Buat yang terbaik setakat mana kita mampu. Itu bukan makna kadang-kadang orang silap faham, dia ambil macam dia kata tergesa-gesa, boleh tak tergesa-gesa, dia buat lambat, buat ralit gitu. Itu tak ideal juga. Tenanglah katanya. Tenang. Jadi itu perlu dipahami dengan jelaslah supaya kita dapat buat sesuatu di atas dunia ni dengan baik, dengan penuh kesabaran dan juga usaha yang berterusan tanpa mengenal penat lelah dan juga putus asa, dengan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, soalan kedua Faizal tadi berkaitan dengan dalam situasi apa tergesa-gesa itu dibenarkan? Baik, kalau kita lihat, tengoklah tergesa-gesa ni kalau dalam konteks fiqh contohnya, dalam konteks fiqh, dalam kita waktu nak solat, dah nak habis waktu, memang waktu tu kena tergesa-gesa. Takkanlah nak tenang. Walaupun kalau ikutnya waktu lapar, makruh untuk kita solat, melainkan kita makan dulu. Betul. Kan, al-isya qabla al-isya, makan dulu. Tambah-tambah makanan dihidangkan. Ataupun waktu nak buang air, jangan solat selagi tak khusyuk. Tetapi tiba-tiba kita tertidur, bangun-bangun tidur, sakit perut. Tengok waktu nak habis. Tinggal lagi 5 minit. Jadi kemanjangan ni, walaupun kalau ikut je makruh ni solat ni, tetapi kena tergesa-gesa sebab waktu dah nak habis. Sedangkan solat itu ada waktunya. Maka pada ketika itu solat jugalah. Kadang-kadang agak tergesa-gesa sikit, nak kata khusyuk 100% tidaklah. Tapi nak kena laksanakan tanggungjawab juga seberapa yang baik, seberapa mungkin. Sebab apa? Sebab waktu sudah kita kata nak habis. Sebagai contohnya lah. Wallahualam. Maksudnya tergesa-gesa itu ada juga dibenarkan dalam satu-satu situasi lah. Okey Doktor, saya ada satu soalan ni Doktor. Bila Doktor beritahu tadi, sebenarnya dalam as-sabur itu adalah janganlah sampai tenang langsung kan, sampai tak buat apa-apa ataupun lambatkan terus. Kalau dibuatkan perbandingan, manusia ni mempunyai kesabaran yang terbatas. Jadi Doktor, macam mana ada antara kita yang mungkin tenggelam dalam keduniaan dan menyebabkan mereka, walaupun Allah tetap memberi rezeki, katanya tak apa, Allah tu sabar dengan kita, nanti kita dah pencen barulah pergi masjid, ataupun dah pencen barulah belajar Al-Quran. Macam mana tu Doktor? Jadi perinciannya sekejap lagi Doktor ya. Jadi kepada anda semua, kalau nak tahu jawapannya, kembali lagi selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bersama dengan anda. Hari ini kita bincang-bincangkan, kita dapatkan manfaat berkaitan dengan topik perbincangan kita akidah berkaitan dengan Asmaul Husna. Dan Alhamdulillah kita sangat bertuah kerana hari ini, hari terakhir kita bincangkan tentang 99 nama dan juga sifat Allah yang sempurna. Dan hari ini kita bincangkan tentang Al-Warith, Ar-Rashid dan juga As-Sabur. Dan Alhamdulillah juga para penonton sekalian, ini peluang kita untuk dapatkan saham akhirat, iaitu dapatkan pahala dengan kita sebar luaskan perkongsian kita pada pagi ini. Jadi jangan lupa untuk tekan butang kongsi ataupun dengan izin share di laman sosial anda masing-masing, terutamanya di Facebook lah. Dan Alhamdulillah bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Syauqi Othman. Baik doktor, sebelum kita nak rehat tadi, saya ada bagi satu soalan yang mana berkaitan dengan pencerahan daripada doktor kongsikan tadi. Allah Subhanahu Wa Taala itu As-Sabur. Allah itu Maha Sabar dan sabarnya tidak terbatas. Bahkan Allah juga tidak bersifat terburu-buru untuk memberikan azab terutamanya. Jadi doktor, ada yang tenggelam dengan keduniaan. Tak apa, boleh lagi ni katanya. Tak solat pun tak apa, tunggulah pencin nanti katanya. Ataupun tak baca Al-Quran, tak apa, tunggulah nanti. Baru kita belajar dengan ustaz katanya. Jadi bagaimana doktor? Adakah boleh mempunyai tanggapan itu, dan juga bagaimana untuk kita perbetulkan minda kita? Silakan doktor. Baik, terima kasih. Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan masa. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Allah Taala kata demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Masa yang berlalu begitu pantas dalam hidup kita. Betul. Kalau kita bertangguh-tangguh tak apalah, Allah Maha Sabar, kan? Allah tak akan kena kehukuman. Tapi kita tu bagaimana? Adakah kita sanggup? Apakah kita sanggup berada dalam kerugian setiap waktu, setiap detik? Dan ingat, masa yang berlalu dalam kehidupan kita, dia tak nak kembali lagi dah. Takkan. Kata seorang penyair, dia kata amsalladzi qad marra an qurbihi ya'jizu ahlul ardi an raddihi. Semalam yang berlalu dirasakan begitu hampir dekat dengan kita, tetapi seluruh penduduk dunia ini tidak dapat mengembalikan hari semalam. Siapa pun tak boleh. Jadi maknanya setiap masa tu amat rugi. Allah kata manusia berada dalam kerugian. Illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh, yang sentiasa berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Jadi maknanya di situ kita kena lihat dalam konteks tersebut. Sebab apa? Sebab kalau bertangguh-tangguh ni, mati tidak mengenal waktu dan ketika. Bukan, kadang-kadang tak ada signal pun. Tambah-tambah zaman sekarang ni dia panggil mautal faj'ah, mati yang datang secara tiba-tiba. Tiba-tiba. Sabar tak apalah, nantilah tiba-tiba sudah berada pada sakaratul maut. Masa mana nak buat? Waktu itu dah menyesal, tak boleh buat apa dah. Jadi maknanya di situ kita kena lihat. Sebab itu kadang-kadang ada orang dia berkira-kira buat persiapan untuk hari lepas pencen. Macam mana nak buat, dah rangka, dia suruh kewangan, dia suruh buat cantik, nak buat rumah kan, semua sekali. Tetapi dia lupa apa persediaan dia untuk hari lepas mati. Sedangkan kematian itu boleh datang pada bila-bila masa. Pencen belum tentu boleh pencen, walaupun dia ada perancangan untuk pencen. Tapi mati ada perancangan ke, tak ada perancangan ke, dia tetap akan datang bila sampai waktunya. Maka dengan sebab itu, jangan bertangguh dalam melakukan sesuatu untuk mencari redha Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Kita bukan tahu kita mati bila, doktor. Dah rancang umur 60 lebih. Tengok Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Kadang tu ada umur 20 pun dah pergi meninggal, 30. Baiklah, para penonton sekalian, harap-harap kita dapat fikirkan sama-sama sejenak, insya-Allah. Baiklah doktor, soalan yang cantik daripada Izzara Zulaika di Facebook ni. Beliau bertanyakan soalan berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala tentang sabar ini yang tiada batas tu. Kemudian, ya, saya yakin Allah itu sabar dan juga Allah itu menyukai orang yang sabar. Soalan beliau, bagaimana nak jadikan as-sabur sebagai kekuatan untuk kita sebagai hamba yang lemah ini agar sentiasa sabar dalam menjalani kehidupan yang pelbagai ujian akan ditempuh atas muka bumi ini. Yang kedua, bagaimana untuk pupuk sifat sabar dalam diri seseorang manusia ketika berdepan, lebih lagi zaman ini sebagai contohnya di media sosial. Banyak tempat untuk memerli, menghina dan sebagainya agar seseorang itu tetap utuh untuk bersabar. Kerana kehidupan di dunia sifatnya sementara, akhirat adalah kekal abadi. Silakan doktor. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan macam mana nak jadi sabar sebagai satu kekuatan. Sebab
Kesabaran itu macam disebut dalam surah Az-Zumar ayat 10 itu kan, innama yuwaffas sabirun ajruhum bighairi hisab. Allah Taala memberi pahala ganjaran kepada orang sabar itu dengan sesuatu yang tidak ada hitungannya, nilainya yang sangat-sangat besar yang Allah kurniakan. Jadi macam mana kita nak buat? Kita sedar bahawa kesabaran itu memperoleh pahala yang sangat-sangat banyak. Kalau kita nak pada pahala, kita sabar. Kalau kita tak sabar, maknanya pahala kita tak dapat. Kita tak tahu Kan? pahala tu apa. Dan hasil kebaikan pun tak dapat juga. Contoh macam ni lah. Macam ni contoh nak bagi jelas kan. Kadang bila kita berada di tengah di kota raya KL, jalan kadang-kadang sesak kan. Kereta penuh. Baik. Bila kita terperangkap dalam jam, waktu tu kita nak sabar ke tak sabar? Sabar. Kan? Kalau kita sabar, kalau kita tak sabar pun duduk macam tu. Kalau kita sabar pun macam tu juga. Dia duduk gitu, duduk Sama macam tu, juga. tak bergerak. Kan? Kereta kalau tak sabar dia kita panas. Kan? Kita Marah horn itu, lah, marah marah lah. Kadang jadi tak keruan, jadi tak entuh hala. Apa kita dapat? Kereta duduk situ juga, tapi mana pun. Kalau kita sabar, hati kita lebih tenang. Kereta duduk kat situ juga. Kan? Jadi maknanya di situ, di samping kita dapat ketenangan, kita dapat pahala. Itu. Apatah lagi dalam media sosial pada hari ini yang kadang-kadang tak sabar. Orang menggunakan media sosial itu sebagai tempat melakukan perkara-perkara yang boleh menjejaskan hubungan sama manusia. Tadi dia perlilah, kutuklah, mengata dan sebagainya. Di sini nak uji pada kita untuk kita bersabar. Bersabar dengan perkara-perkara seumpama ni. InsyaAllah Allah Ta'ala akan kurniakan di atas kesabaran kita itu ganjaran dan pahala yang sangat banyak. Kalau kita tak sabar, kita balas balik. Apa kita dapat? Kita balas balik, kita kutuk dia lagi sakan. Maknanya, kita dapat dosa. Kita telah melakukan maksiat. Bila kita sabar, Allah akan bagi pahala pada kita. Akhirnya orang itu yang kutuk kita pun, akhirnya dia akan menyesal. Dia tengok aku ni buat apa, dia relax ya. Contohnya kan. Jadi makna di situ kesabaran ni, dia punya ganjaran dia, pahala dia sangat-sangat besar. Sebab itu ada satu buku menarik kalau siapa-siapa nak baca yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, iaitu Mukjizat Sabar dalam Al-Quran. Cantik buku tersebut, boleh tengok, dia akan cerita secara keseluruhan dalam Al-Quran itu dan bagaimana dia punya kesan kepada diri kita bila mana kita dapat sama-sama kita melakukan kesabaran. Bahkan sabar ni juga dia ada beberapa perkara. Yang pertama, sabar dalam, dia ada tingkatan-tingkatan dia. Sabar dalam melakukan ketaatan pada Allah. Nak kena sabar. Kalau tak sabar tak boleh taat. Yang kedua, sabar dalam menjauhkan diri daripada maksiat. Itu yang kedua. Yang ketiga, sabar ketika mana menghadapi ujian-ujian, musibah-musibah dan sebagainya. Itu antara bentuk-bentuk sabar yang perlu kita didik, kita bentuk dalam diri kita. InsyaAllah kita akan mendapat pahala bighairi hisab yang sangat-sangat banyak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik doktor, hari ini kita bicarakan tentang 3 nama dan juga sifat Allah yang sempurna daripada 99 nama Allah yang juga tercatat dalam Al-Quran. Memang benarlah Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar bagi Nabi SAW. Kita bicarakan hari ini Al-Waris. Allah itu maha pewaris, maha agung, maha mewarisi, membahagi yang kekal tidak binasa. Kemudian Ar-Rashid, maha cendekiawan, maha bijaksana dan juga maha pemimpin. Dan juga As-Sabur, Allah itu maha sabar yang tiada had sabarnya dan juga tidak bersifat terburu-buru. Apa kaitan dalam kehidupan kita dengan 3 nama dan juga sifat Allah Subhanahu Wa Taala ini doktor, dan bagaimana dengan berimannya kita kepada 3 nama ini akan menjadikan kita ini hamba Allah yang sangat berkualiti imannya. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Yang pertama sekali ialah bila mana kita mengenal nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala itu, dianya memberi satu kepahaman kepada kita untuk kita kenal Allah. Itu yang perkara pertama, yang paling penting. Sebab kita beriman pada Allah Ta'ala ini, kita nak membesarkan nama agungkan Allah. Bukan sekadar beriman sebut begitu saja. Betul. Kalau macam tu, Fir'aun pun beriman juga. Ketika mana Fir'aun nak mati, dirakamkan oleh Allah dalam Quran. Bila mana dia kata apa? Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi Banu Israel. Dia dah nak mati, dah nazak dah. Dia tak kenal Tuhan pun. Bahkan dia mengaku dia sebagai Tuhan kan. Tapi bila dia tak dapat nak buat apa lagi dah, tak selamatkan diri, Allah rakamkan dalam Quran, dia kata apa? Aku beriman dengan maknanya aku beriman sesungguhnya tiada Tuhan
melainkan yang diimani oleh Bani Israel. Dia sendiri tak kenal Tuhan. Kan? Berbeza dengan Nabi Yunus alaihissalam ketika mana mendapat ujian, berada dalam kegelapan ditelan ikan hut kan. Ikan nun. Dia sebut ikan paus lah. Kan? Dia kata apa? Disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran juga, iaitu fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ya Allah, tiada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Nampak? Berkomunikasi dengan Allah. Sebab kenal Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Firaun tadi dia kata aku beriman macam Bani Israel je lah. Dia bukan kenal pun, dia menggunakan ganti nama yang ketiga kat situ kan. Dia tak kenal. Jadi tidak ada perasaan untuk membesarkan Allah. Jadi di sini bila mana kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala melalui nama-nama Allah ni, datanglah rasa untuk membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, dalam konteks kita berinteraksi dengan asma-Allah al-husna, yang pertama kita kena kenal dulu. Kenal apa makna dia. Satu. Yang keduanya kita mengagungkan. Dan yang ketiga, kita beramal dengan apa yang sepatutnya. Contoh As-Sabur tadi, kita pun sabar. Betul. Kan? Ar-Rasyid tadi, kita pun bijaksana. Kita kena bijak. Al-Waris tadi, kita pun mewarisi benda-benda yang baik. Kita nak lakukan baik supaya kita dapat di akhirat esok kita dapat satu yang lebih kekal yang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu antara perkara-perkara yang sangat-sangat penting, dan di situlah kepentingan yang Nabi kata man ahsaha dakhala jannah. Siapa yang menghitungnya masuk syurga. Itu Asmaul Husna. Termasuklah dalam segala nikmat yang Allah kurniakan ni, kita waris, sebagai waris kita kena jalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Doktor, ya, insya-Allah. Baiklah doktor, doa daripada doktor untuk menutup majlis kita pada pagi ini, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا الله Tuhan kami pohon redamu ya Allah. Kami mohon syurgamu ya Allah. Kami melindung denganmu daripada kemurkaanmu dan azab api nerakamu. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Penyayang, Engkau Maha Mulia ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, ampunkanlah dosa guru-guru kami, ampunkanlah dosa sahabat teman-teman kami, ampunkanlah dosa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma atina afdhala ma tu'ti 'ibadakas salihin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Syauqi Othman kerana sudi bersama dengan kami pada pagi ini dan memberi pencerahan tentang topik kita, iaitu tentang Asmaul Husna, Al-Warith, Ar-Rasyid dan juga As-Sabur. Terima kasih doktor. InsyaAllah kita akan bersama lagi doktor, ya. InsyaAllah. Baiklah para penonton sekalian, jangan lupa untuk bersama dengan sahabat saya esok, iaitu Da'i Anas. Kita akan bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Jazlan Abdullah. Lama benar teman tak jumpa beliau. Kita akan bincangkan tentang hentikan label negatif esok, insya-Allah. Baiklah para penonton sekalian, satu pesan saya iaitu yang pertama, amanahlah dengan segala pewarisan yang Allah wariskan sementara kepada kita. Kemudian bijaklah dan seterusnya sabarlah, kerana hakikatnya satu hari nanti kita akan kembali kepadanya yang Maha Esa, yang Maha Hebat. Saya Da'i Hadari mohon permisi undur diri. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.